wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi ayahanda pengurusi majlis Tuan Haji Hamid bin Yusof. Saya muliakan pengurusi bagi Masjid Jamek Kampung Baru Mukim Telaga Mas Tuan Haji Mat Isa bin Haji Ibrahim, Tuan Imam Tuan Bilal ahli jawatan kuasa masjid, seluruh ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para hadirin muslimin dan muslimat, para santri, para guru, para pimpinan masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama-nama dan pangkat tuan-tuan semua, tanpa mengurangkan sedikit pun kehormatan dan juga kedudukan tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah saya diberi tajuk bebas pada malam ni. Jadi saya ni tak pandai nak ceramah, tak apa arti sangat. Jadi kita baca kitab juga malam ni. Kita baca berkaitan dengan kisah Sayyidina Musa dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam berdasarkan tafsiran para ulama dan isyarah daripada kesufian atau adab yang boleh kita dapatkan daripada kisah perjalanan Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 111. Allah taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah para anbiya, kisah para salihin dan para awliya itu ibratun liulil albab. Ianya adalah ibrah, yaitu petunjuk dan juga ibrah kepada orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi kalau kita melihat dalam kisah yang diceritakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, kisah yang mana kita baca kepada kisah para ulama dan awliya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapati setelah bacaan kisah-kisah tersebut akan datang perasaan dalam hati kita kuat untuk kita mengikuti jalannya para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala. Dan disuruh pula bagi kita untuk membaca surah Al-Kahfi, karena surah Al-Kahfi diceritakan tentang kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Allah Khadir alaihi salam, dan pertemuan mereka berdua yang berlaku nanti kita akan sebutkan. Dan itu disebutkan dalam surah Al-Kahfi sebanyak 20 ayat. Dalam surah Al-Kahfi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah sata'a lahu nurun min tahti qadamayhi ila ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada setiap hari Jumaat, fi yaumil jumu'ah, kan pada hari Jumaat. Maksudnya siapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat. So tak mesti tiap-tiap Jumaat dia baca baru dapat kelebihan ni. Walau Jumaat ni akan datang ni dia mula baca surah Al-Kahfi, maka dia akan dapat kelebihan ini. Sata'a lahu nurun min tahti qadamaihi. Akan keluar cahaya daripada bawah tapak kakinya sampai ke ananis sama. Ini ke langit yang tertinggi. Cahaya tu nanti akan memancar sampai ke langit yang tertinggi. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah, dan cahaya itu nanti akan meneranginya pada hari kiamat. Hari waktu ketika mana orang dalam keadaan yang cempera dan juga macam-macam keadaan pada ketika tersebut,
hari itu dia akan diberikan dengan cahaya, tanda bahawa ini orang yang sentiasa mengamalkan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Wa ghufira lahu ma bainal jumu'atain, dan diampunkan dosanya di antara dua Jumaat. Jadi kelebihan yang pertama apa dia? Allah bagi kepadanya dengan cahaya, maknanya diberi petunjuk kepadanya, dia tidak akan tersesat jalan. Atau dengan makna yang lain, dia akan didapatkan dengan karamah ataupun kelebihan. Dan yang ketiga, diampunkan dosanya di antara dua Jumaat. Jadi ini salah satu daripada perkara yang perlu kita laksanakan pada setiap hari Jumaat, untuk kita melaksanakan bacaan surah Al-Kahfi. Dalam masa yang sama tidak melarang untuk kita baca surah Yasin pada malam Jumaat. Dan kita tak ada orang duk tikai pula. Kata ni Nabi suruh baca surah Kahfi, bukan baca surah Yasin. Mai kok mana? Nabi suruh baca surah Yasin. Nabi tak kata jangan baca surah lain. Baca je lah surah apa pun. Baik, dan ada hadis pula ni pok-pok yang duk lawan, duk tentang sungguh-sungguh kata tak boleh duk baca malam Jumaat Yasin. Dia tak jumpa hadis Nabi SAW. Ada hadis yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Disuruh untuk kita baca Yasin pada malam Jumaat. Ada disebut oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu dalam kitabnya Lawaqih Anwar Qudusiyah, dan dikeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh para muhaddisin. Jadi boleh baca, tak ada masalah apa. Dan tidak semestinya orang kampung kita bila kumpul baca surah Yasin pada malam Jumaat bermakna dia menolak surah Kahfi. Tak ada seorang pun sebut macam tu. Melainkan orang yang suka menuduh umat Nabi Muhammad ni dengan perkara yang tak dilakukan dan tak disebut oleh mereka. Orang kampung tak ada seorang pun sebut kata kami baca Yasin, kami tak mau baca surah Kahfi. Tiba-tiba datang satu kelompok manusia kata yang duduk baca Yasin malam Jumaat ni seolah-olah mereka tidak mau baca surah Kahfi. Memang ni lazim macam tu. Ni kami pun tak sebut benda tu. Kamu dah tuduh kami dengan tuduhan yang tidak sepatutnya. Maka ini adalah fitnah yang dilakukan kepada umat Nabi SAW. Abaikan kelompok tersebut, jangan duduk dengan mereka, kerana buang masa kita. Tamam? Kemudian bila mana surah Al-Kahfi ini disuruh untuk kita baca. Kenapa disuruh baca? Kerana di dalamnya terdapat penceritaan yang mana akan menghidupkan hati golongan mukminin. Wa fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah mereka ini akan memberi ibrah, peringatan, perhatian, kebaikan kepada orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi kita akan kisahkan kisah ini pada malam ini dengan bacaan dalam surah Al-Kahfi, dengan kisah yang tidak terlalu panjang. Kalau saya nak cerita, kitab ni terbaik juga, boleh tahan. Lebih kurang dekat 100 muka surat lebih. Bolehkah tunggu sampai habis baca kitab ni? Kitab Arab pula tu. Itu dia. Baik, saya baca sakat yang kita boleh dan saja hari ni. Saya pun bukannya jenis gila mic. Orang gila mic ni tak berhenti cakap. Tak, saya pun reti bila nak berhenti. Tuan-tuan tak perlu bagi isyarat. Faham? InsyaAllah. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Ni kitab ni yang saya baca ni daripada karangan Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Ni kitab ni bagus. Dalam ni diceritakan dalam bentuk yang ringan untuk kita semua ambil faedah daripada kisah ini. Diceritakan bahawa Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah menganugerahkan kepada beliau dan kaumnya dikeluarkan daripada Mesir, diselamatkan daripada Fir'aun dan tentera-tenteranya. Dan Allah menghancurkan Fir'aun dan tentera Fir'aun di depan Nabi Allah Musa dan di depan keluarga ataupun Bani Israel, melihat depan mata kepala mereka sendiri bagaimana kaum Fir'aun dan Fir'aun itu sendiri ditenggelamkan oleh Allah dalam Bahrul Ahmar, dalam Laut Merah. Dan Fir'aun telah ditemui, sekarang ada di Mesir, duduk dalam muzium di Mesir, namanya Ramsis. Boleh kita pergi lawat, kena bayar duit. Hidup pun kutip duit orang, mati pun kutip duit lagi. Nak masuk tengok dia kena bayar 100. Tapi dulu saya mula tak mau pergi. Tapi bila ayah anda saya, waktu arwah ayah pergi ke Mesir, dia teringin nak masuk juga. Saya kata nak kena bayar duit. Tak apa lah, bila lagi nak masuk. Masuk juga, dan itulah kali pertama saya masuk dan terakhir saya masuk. Tengok muka Fir'aun. Dan nampak muka dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibrah untuk orang-orang yang sombong di muka bumi Allah Ta'ala.
jangan sombong. Kenapa? Macam mana pun kamu mengaku dengan pengakuan-pengakuan, tetap kamu adalah hamba Allah Ta'ala. Tak boleh lebih daripada itu. Hanya dengan sekadar ditutupi dengan laut, akhirnya kamu tenggelam dan tidak mampu buat apa-apa. Dan jasad dia beza sikit dengan Fir'aun yang lain. Fir'aun ni gelap. Macam kita ada sultan, kalau ada di Parsi dipanggil dengan Kisra, kalau di Rom dipanggil dengan Kaisar, kalau di Yaman dipanggil dengan Tuba', kalau di Mesir, kalau yang berbangsa dengan Qibti dipanggil dengan Fir'aun, kalau yang bukan bangsa Qibti dipanggil dengan Aziz. Jadi kaum Nabi Allah zaman Sayyidina Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf tidak lagi bertemu dengan Fir'aun, tapi bertemu dengan Aziz. Aziz adalah Raja Mesir pada waktu tersebut. Kemudian Nabi Yusuf pula dilantik menjadi Raja Mesir selepas itu. Nabi Yusuf pernah menjadi Raja di Mesir pada satu ketika dulu. Kemudian Fir'aun ini setelah mana ditenggelamkan oleh Allah, kelompok dan kaum Nabi Allah Musa alaihissalam gembira dengan anugerah tersebut. Dan mereka pun melaksanakan pada setiap tahun kesyukuran untuk mengingati peristiwa tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan kaum Nabi Allah Musa alaihissalam yang mereka telah dapatkan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan Nabi Musa alaihissalam dengan kedudukan yang agung dan ketinggian ilmu yang luar biasa. Satu hari ketika mana Nabi Musa sedang berucap, dalam ucapan beliau, maka ada seorang lelaki bertanya pada ketika tersebut, "Ya Musa, hal hunaka man huwa a'lamu minka?" Ini salah satu juga daripada adab yang buruk daripada sebahagian orang ketika mana bertanya kepada seorang alim, adakah orang yang lebih alim daripada kamu? Itu kadang menyebabkan orang tadi akan merasa juga tak? Ada lagi orang yang lebih alim. Anak murid duduk di pondok dengan tok guru, lepas tu dia pergi tanya kat tok guru dia. Tok guru nak tanya, ada dah lebih alim daripada tok guru? Tanya macam tu, berasa hati lah sikit dia. Tak payah duduk tanya lah benda-benda macam tu. Dan tu kadang-kadang akan menyebabkan orang jadi terlajak ketika bercakap. Dan sepatutnya seorang tadi mengaku-ngaku dengan keilmuan. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu, "Man qala innahu alim fahuwa jahil." Siapa kata dia alim, sebenarnya dia jahil. Dan adakah larangan mengaku alim ini dilarang secara total, mutlak, tidak boleh mengaku alim bagi orang yang alim? Faham? Kata ulama, tidak secara mutlak. Yang dilarang dalam hadis tersebut adalah mengaku alim dalam semua perkara dan menganggap kata orang lain tidak erti macam dia erti. Ini yang dilarang. Man qala innahu alim fahuwa jahil, baru dikira jahil. Tapi kalau dia mengaku alim dalam bidang yang dia kuasai, seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengaku ketika ditanya kepada beliau, dan beliau mengatakan bahawa ana a'lamun nas binuzulil Quran. Aku orang yang paling reti tentang hukum turunnya Quran. Bila Quran turun? Waktu musim sejuk ke musim panas? Ayat ni turun pada waktu siang ke waktu malam? Di Makkah ke di Madinah Al-Munawwarah? Nabi dalam musafir ke Nabi ketika tu di Madinah? Semuanya diketahui oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dan dia kata ana a'lamun nas bihadha. Saya paling tahu tentang benda tadi. Adakah dia tak tahu tentang perkataan Sayyidina Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, man qala innahu alim fahuwa jahil? Tak. Tapi beliau ingin memaklumkan tentang hakikah yang dia erti dan tidak menafikan dengan perkara lain yang mungkin dia tidak tahu. Faham? Jadi perkara tadi maksudnya tidaklah dilarang seorang alim mengaku dia alim dalam satu bidang. Yang dilarang adalah dia mengaku kata dia reti semua dan orang lain tidak lebih reti daripada dia. Itu yang dilarang. Boleh? Jadi bila mana Sayyidina Musa ditanya, hal hunaka man huwa a'lam minka? Dengan bila ditanya, ada orang yang lebih tahu daripada kamu wahai Nabi Musa alaihissalam? Dan dengan pengetahuan Nabi Musa dan keagungan Nabi Musa, tidak ada seorang pun yang boleh menandingi Nabi Musa pada waktu tersebut. Maka Nabi Musa mengatakan, la, tidak ada. Tak ada seorang yang lebih reti daripada aku. Kenapa? Karena Nabi Musa paling tinggi pada waktu itu. Dan Nabi Musa peringkat yang ketiga setelah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad paling tinggi sekali di kalangan para Nabi, ulul azmi. Yang kedua Nabi Allah Ibrahim. Yang ketiga Nabi Allah Musa. Maksudnya Nabi Musa peringkatnya luar biasa, bukan orang biasa. Bila dijawab macam tu, atabahullah, Allah Ta'ala menegur Nabi Allah Musa alaihissalam ala dhalika fil hal, pada waktu tu juga ditegur oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kelompok yang tawaduk, yang merendahkan diri,
yang menyerahkan urusan kepada Allah. Jangan mengaku dulu, serah dulu kepada Allah. Maka kalau itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang reti itu ada lagi yang reti daripada dia, yang lebih tahu daripada dia lagi. Jadi sebab tu bagi kita isyarah daripada peristiwa ini, jangan kita mengaku-ngaku dengan kemampuan diri kita. Kena rasa selalu rendah diri. Jangan rasa seronok dengan bacaan kita. Jangan rasa seronok dengan pendengaran kita yang telah kita dengar daripada para guru. Jangan kita rasa kita adalah guru yang paling agung. Jangan kita rasa kita adalah pemimpin yang paling besar. Jangan kita rasa kita adalah ayah yang paling misali. Jangan kita rasa kita adalah anak yang paling soleh. Jangan kita rasa kita adalah isteri yang paling solehah. Tak ada orang lain dalam kampung Telaga Mah ni yang paling solehah daripada dia. Tak ada. Tak boleh rasa begitu. Dan kena semua rasa bahawa kita adalah orang yang paling rendah dalam satu-satu majlis. Yang paling mulia dalam majlis ni adalah yang paling rasa rendah diri dalam majlis tersebut. Dan dia kena rasa dalam hati dia, kata dia adalah orang yang paling tak reti sekali dalam majlis. Kalau saya yang duduk di depan ni rasa saya paling reti, bermakna saya yang paling huduh sekali dalam majlis tadi. Sebenarnya yang paling mulia adalah yang paling merasakan dirinya tidak ada apa-apa. Boleh? Jadi sebab tu jangan mengaku-ngaku dan jangan kita merasa-rasa dengan sesuatu yang kita tidak ketahui. Ambil akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi selalu berdoa kepada Allah dengan doanya apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku dengan ilmu. Tambahkan lagi dengan ilmu. Tengok. Wa qul rabbi zidni ilma. Tengok, yang Nabi minta tambah dengan ilmu. Sedangkan baginda Nabi kita telah ketahui mempunyai ilmu awwalin wal akhirin, ilmu yang terdahulu dan yang akan datang, ilmu yang berkaitan dengan zamannya, ilmu yang berkaitan dengan setelah zamannya, ilmu yang apa sahaja disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan apa sahaja perkara diketahui oleh Nabi SAW. Sampai macam tu sekali. Sebab tu dikatakan oleh Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu memaklumkan hakikat Nabi SAW, hakikat kenabian Nabi. Beliau mengatakan laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad telah meninggalkan kami, wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis samai illa azkarana minhu ilma. Tidaklah burung yang terbang di langit yang mengepakkan sayapnya di langit tersebut melainkan Nabi menyebutkan semua ilmu berkaitan dengannya. Maknanya tak ada satu benda pun yang ditinggalkan oleh Nabi, dia ceritakan semua. Faham? Lepas tu kalau kita baca dalam hadis Nabi, para sahabat kata, kalau kami hilang tali pegang unta kami, lawajadnahu fil Quran, maka kami akan dapati dia dalam Al-Quran. Tali hilang, cari dalam Quran. Itu dia. Macam mana untuk dia? Ini untuk guru duk ajak doa cari barang hilang apa semua, kali baca ayat Quran. Tu wajadnahu fil Quran, kami akan dapati dia dalam Quran. Boleh jadi dengan makna tu. Boleh jadi dengan makna kembali kepada Quran, dengan makna redha kalau hilang tak ada. Buat macam mana kalau bukan rezeki? Boleh jadi juga dengan makna tu. Tapi dalam hadis ni bila jelas disebut laqad tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ma yuharriku ta'irun janahaihi fis sama illa azkarana minhu ilma. Nabi sebut semua ilmu Nabi sebut. Cuba tengok apa yang Nabi minta. Walaupun Nabi tahu semua dan Nabi ceritakan semua, Nabi minta wa qul rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmu ya Allah. Nabi tak kata wa qul rabbi zidni mala. Tambahkan harta ya Allah. Rabbi zidni ibna. Tambahkan anak ya Allah. Rabbi zidni baita. Tambahkan rumah ya Allah. Rabbi zidni sayyaratan. Tambah kereta. Tak ada. Yang tambah apa dia? Tambah ilmu. Jadi nak minta kepada kita ni untuk kita reti nak minta apa. Kena minta macam Nabi minta. Kena bercita-cita macam Nabi cita-cita. Kena berniat dengan apa yang diniatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana Nabi Musa mendengar teguran daripada Allah, kata dah ada lagi hamba Allah Ta'ala yang lebih reti daripada kamu wahai Nabi Musa, tapi dalam bidang yang tertentu yang nanti Nabi Khadir alaihi salam akan memaklumkan kepada Nabi Allah Musa tentang apa yang dia ketahui dan tidak diketahui oleh Nabi Musa.
dan apa yang diketahui oleh Nabi Musa yang dia tidak ketahui. Handset siapa tu? Itu dia. Maka Nabi Musa pun kata kepada Allah, "Man huwa ya Rabbi? Dullani alaihi." Ya Allah, siapa orang tu ya Allah? Tolong tunjukkan aku kepada orang tersebut. Tengok macam mana keakuan Nabi Allah Musa AS dihilangkan daripada dirinya. Nabi Musa tak ada pada waktu tu berasa hati. Waktu ketika Allah tegur Nabi Musa AS dengan teguran tentang kata ada yang lebih berilmu daripada kamu wahai Nabi Musa, tak ada Nabi Musa kata, "Ya Allah, kenapa cakap macam tu depan orang ramai, ya Allah? Adakah tu bukan nanti akan memalukan aku, menjatuhkan kredibiliti aku sebagai Rasul Ulul Azmi?" Tak, sikit pun tidak. Ini akhlaknya para Rasul. Akhlaknya para Rasul ketika mana disebutkan bahawa dia perlu untuk tambahkan ilmu, maka dia tanya kepada Allah, "Tunjukkan saya ya Allah dengan jalan tersebut ya Allah. Saya akan tambahkan lagi ilmu saya. Kalau saya telah mengaku dengan benda yang tidak sepatutnya saya akui, maka saya ingin tambahkan ilmu tersebut ya Allah." Tengok, ini akhlaknya Nabi. Jadi tidak akhlak seorang yang kalau digelar dengan alim, ketika mana dia mendengar ada alim di tempat tertentu, maka dia abaikan daripada pergi ke tempat alim tersebut mengambil manfaat. Itu tidak dikira alim lagi. Pada waktu itu kalau dia menafikan orang lain dengan keilmuan, dan dia tidak insaf ketika mana berbeza pandangan dan seumpamanya. Maka tengok macam mana Sayyidina Musa AS menunjukkan akhlak yang luar biasa pada permulaan kisah. Kisah permulaan lagi menunjukkan ketinggian kedudukan Sayyidina Musa AS. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada Sayyidina Musa, "Hunaka abdun min ibadina." Di sana ada hamba kami di kalangan hamba-hamba kami. Gelarkan hamba tadi pun sudah besar sebenarnya. Bila Allah Ta'ala menyebutkan abdun min ibadina, Allah mengakui dan menisbahkan hamba kepada kami, kata Allah, mana ni hamba yang mulia. Itu satu gelaran yang paling besar sebenarnya. Sayyidina Muhammad SAW dalam surah Al-Isra, bila mana Allah Ta'ala menyebutkan Subhanallazi asra bi'abdihi, itu gelar paling agung. Maha suci Allah yang menggerakkan hambanya. Allah Ta'ala tak kata Subhanallazi asra bi rasulihi, maha suci Allah yang menggerakkan rasulnya. Subhanallazi asra bi nabiyihi, yang menggerakkan nabinya. Tak, bi abdihi, dengan hambanya. Maka gelar hamba tu gelaran yang paling besar sebenarnya, yang sangat dicita-citakan oleh para hamba yang agung. Maka dalam Quran, dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala sebut, "Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma." Ayat 65. Dan ini kami berikan, kata Allah, wajada 'abdan, kedua mereka iaitu Nabi Allah Musa dan Sayyidina Yusha' ibn Nun, kedua-dua mereka bertemu. Abdan min ibadina, hamba di kalangan hamba-hamba kami, maknanya banyak hamba-hamba kami. Dan min ibadina Sayyidina Musa wa Yusha' ibn Nun, Nabi Yusha' dan Nabi Allah Musa juga adalah min ibadina. Dan ni hamba yang satu lagi yang kena mereka bertemu, atainahu rahmatan min indina, yang kami datangkan rahmat daripada kami kepadanya, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dengan ilmu laduni. Min ladunna ilma, diajarkan daripada kami ilmu kepadanya. Maka Nabi Allah Musa bergerak menuju kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir namanya Balya ibnu Malkan. Kunyahnya adalah apa dia? Kuliahnya Abul Abbas. Abul Abbas Balya ibnu Malkan. Digelar dengan Khadir atau Khidir atau Khadr. Boleh baca dengan banyak cara. Khidir pun boleh, Khadir pun boleh, Khadr pun boleh. Kenapa dinamakan dia dengan Khadir? Karena Sayyidina Nabi Allah Khadir AS tidak dia melalui satu jalan di Farwah ataupun di kawasan yang kering kontang, melainkan kawasan tadi akan menghijau. Itu kalau masuk hutan ke, tiba-tiba nampak kawasan tu kering, tiba-tiba ada pokok kecil-kecil macam ada orang pijak, macam ada rumput, kemungkinan kawasan itu telah dilalui oleh beliau. Karena dia duduk saja akan jadi hijau tempat tadi. Boleh juga dengan makna bahawa Nabi Khidir tidaklah tempat yang kering daripada ilmu, melainkan tempat itu akan jadi subur dengan ilmu. Tempat yang kering daripada rahmat disuburkan dengan rahmat. Tempat yang kering daripada kasih sayang disuburkan dengan kasih sayang. Boleh jadi dengan makna tersebut. Maknanya keberadaan beliau
memberikan nikmat dan kebahagiaan kepada tempat tersebut. Jadi maka Nabi Musa tanya, aina huwa ya Rabbi, di mana tempat kami nak pergi itu ya Rabb? Dia tanya, nak tala ke mana? Utara ke, selatan ke, timur, barat? Kan nak kona pergi berjalan keliling, boleh takut duduk tengah. Maka apa yang disebut oleh Allah, Allah pun mensifatkan tempat tersebut, disebutkan kata kamu akan dapati inda majma'il bahrain, di tempat dua pertemuan laut. Laut di sini kata ulama bukan dua laut. Al-bahr al-ula an-Nil, wal bahru tsaniyah bahru Misra. Lautan Mesir yang ada di Dumyaq, nah, ada gambarnya kalau kata sebagian ulama kata dengan Bahrul Mutawassit. Bahrul Mutawassit bergabung dengan Nahrul Nil. Dan Nahrul Nil dalam bahasa orang Mesir dia panggil dengan Bahrul Nil. Laut Nil dipanggil. Dan Laut Nil, Sungai Nil ni dia punya aliran air dia air tawar, bergabung pula dengan air laut yang masin. Di tempat situlah tempat yang disebut sebagai Majma'ul Bahrain. Yang dikuatkan oleh Syekh Fauzi dalam kitab ini, bahawa tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah di Mesir, di Dumyaq. Yang kami pernah sampai ke tempat tersebut beberapa kali, tapi tak dicarilah, takut jumpa lagi kena tendang masuk dalam laut ni. Tak hidup ditanya pula kat mana tempat tu, nak hidup selama-lamanya ni kan? Kalau boleh makan ayak tu, dia akan jadi selama-lamanya. Tempat tu dia ada tempat yang disebut sebagai Ma'ul Hayah, air kehidupan. Nanti akan diceritakan. Katanya Nabi Allah Khadir tadi kita sebut lagi. Cerita awal-awal tadi telajak kan? Jadi kamu akan temu di tempat tersebut Majma'al Bahrain, di tempat dua pertemuan laut ataupun sungai dengan laut tadi, seorang lelaki yang musajjan aina iman, ditutupkan badan dia dengan kain, ditutup sampai ke kepalanya. Dia akan tidur, duduk atas batu, tidur, tarik kain tutup kepala. Tamam. Maka kata Allah Subhanahu, firman Allah kepada Sayyidina Musa alaihi salam, faquz ma'aka fataka, bawa bersama dengan kamu dengan pembantu dan juga aminuka ba'da mautik, yakni pembantumu dan pewarismu setelah kamu wafat, iaitu Nabi Allah Yusha ibn Nun. Nabi Yusha adalah anak murid kepada Nabi Musa alaihissalam dan dilantik menjadi Rasul setelah Sayyidina Musa wafat. Dan kenapa dikuatkan kata ni di Mesir? Sebahagian kata di Tanjah, di Maghribi. Sebahagian ada lagi kata di tempat yang lain. Maka apa ni kata al-Imam Syekh kata Syekh Fauzi di sini dalam kitab ni, dia kata yang menguatkan kata ianya di Mesir adalah diketahui Nabi Musa tidak pernah keluar daripada Mesir, melainkan di beberapa tempat saja di keliling tersebut, seperti Palestin. Itu pun di penghujung Palestin, tidak sempat masuk Palestin. Nabi Musa tak sempat masuk Palestin. Dan Nabi Musa wafat di di pintu kota Palestin sebelum masuk ke Palestin. Dan Nabi Allah Harun alaihissalam dikebumikan di Tur Saina. Jadi kawasan Nabi Musa berjalan dan berdakwah adalah sekitar Mesir, dan tak sempat pun keluar daripada tempat tersebut menuju ke Tanjah dan seumpamanya. Karena itu beliau menguatkan kata yang dimaksudkan dengan Bahrain tadi, Majma'al Bahrain, itu adalah di Mesir, kata beliau. Dan tempat tu yang disebut oleh sebahagian ulama adalah di Dumyaq. Dan kemudian kata Allah, bawa lagi bersama dengan kamu miktal. Miktal ni dalam bahasa Arab dipanggil kuffah ataupun bakul. Bawa bakul, dalam tu diletakkan fihi samakatan masywiyatan, ikan bakar. Bawa sekali dengan ikan bakar, wa ma'aha ba'dul khalli wal milh, dan bawa sekali dengan cuka dan garam dalam perjalanan. Jadi nak suruh kita isyarat dia nak berjalan kena ada bekal. Jadi apa dia makna ini? Dua jalan. Jalan kepada Allah pun perlu bekal, jalan dalam dunia pun perlu bekal. Kalau tak ada bekal, kita ni dikira tidak mengambil dengan sebab pada waktu tersebut. Ya, kita masuk syurga bukan dengan bekal kita sebenarnya. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Faham? Kita bukan masuk syurga dengan amal kita, kerana amal kita tak akan boleh beli syurga. Berapa tahun kita beramal? Berapa lama aja kita beramal? Kalau nak beli syurga dengan amalan kita, tak akan boleh dibeli syurga. Maka syurga diberi anugerah oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maka kita doa kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah agar Allah mengurniakan syurga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kita minta.
Tapi kalau minta tapi tak beramal, maksudnya macam orang sombong pula. Dan ni orang panggil cita-cita yang tinggi tapi tak buat kerja. Bendang besar tapi pergi duduk tengok bendang tiap-tiap hari, tabuk tak pun. Duduk pergi tengok bendang saja. Tiap-tiap hari bendang besar ni pergi tengok bendang besar, tapi nak tak apalah, insya-Allah tumbuh ke. Haram tak tabuk. Lepas tu mai esok tunggu lagi tengok bila nak tumbuh ni. Tabuk dah. Kau dah pergi tabuk buah baja, buah apa ni dengan racun apa semua ni, tak haram, tak buat apa pun. Dia serupa dengan ikan, tali tak bubuh, kail pun tak bawa, pergi duduk tepi sungai. Kail tak ada, tali pun tak ada. Tu tali kail pun tak ada. Joran rok-rok binatang apa pun tak ada, pergi duduk tepi sungai tu tunggu. Lepas tu tunggu sungai ikan mai. Boleh tak? Boleh ha. Kalau Allah Ta'ala nak bagi boleh ha. Ikan boleh lompat mai kat dia, tak ada masalah apa. Tapi suruh ambil dengan sebab. Tu sebabnya kadang-kadang. Kayu tu sebabnya. Tak mesti dia bubuh dengan kail. Kadang dia tak bubuh kail pun ikan boleh main lompat kat dia. Boleh jadi, kan? Baik. Nak suruh ambil sebab tu. Jadi Nabi Musa mengambil sebab tersebut, bawalah dengan ikan tadi. Dan Allah Ta'ala kata, fa iza wajadta samakata qad taharrakat. Kalau kamu nampak ikan tadi bergerak, fa'lam anna hadha mawdi'ah. Tahulah bahawa itu tempat dia. Jadi ada isyarat. Isyaratnya pun ajaib. Sebab tu orang yang nak menuju Allah ni kadang dia akan dapat isyarat yang ajaib-ajaib. Lepas tu Allah Ta'ala tak kata kamu pergi sana nanti kamu akan jumpa tanda dia tulis ni tempat Nabi Khidir. Itu tak ajaib tu. Semua orang tahu. Yang ajaib dia kena main benda yang lain, barulah dikira ajaib. Jadi ajaib ni apa dia? Ikan tu akan bergerak hidup. Maknanya apa dia? Maknanya tempat tersebut, kalau kamu bawa benda yang mati, kamu akan hidup. Bertemu dengan awliya dan ahlullah, mati hati kamu, hidup balik ketika tersebut. Itu makna dia. Isyarah kepada perjalanan tersebut, disuruh bawa benda mati dan benda itu akan hidup. Begitu hati kita kalau mati, macam mana nak hidup? Jumpa dengan wali Allah Ta'ala, pergi duduk dengan orang saleh, pergi ke majlis ilmu dengan para ulama, insya-Allah hati yang mati tadi akan hidup dan akan diberi perasa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam hati ini. Sebab tu dibawa khal, dibawa cuka, dibawa garam. Kenapa? Perjalanan ni perlu ada masam dan manisnya, dan perlu kena ada masinnya dalam perjalanan. Tak boleh jalan ni betul saja, tak ada langsung ujian. Kena ada ujian, barulah dikira perjalanan. Tak gitu. Ada seorang wali Allah Ta'ala, 3 orang wali berkumpul, 3 orang wali. Salah seorangnya adalah Sayyidina Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu. 3 mereka berbincang. Kata yang pertama, kalaulah kita ketiga-tiga ni diberi oleh Allah dengan leluasa untuk tasarruf bagi alam, maknanya Allah bagi pinjam sekejap untuk kamu mengatur alam ini. Dia macam ni perbincangan tinggi ni. Kamu nak buat apa? Kata dia. Kalau dibagi peluang lah, ni jadi wali besar ni, dia boleh tasarruf alam ini. Apa? Tahu tasarruf? Maksudnya mengatur alam ini. Kamu nak buat apa? Wali pertama kata, kalaulah saya diberi peluang tersebut. Kalau, nama pun kalau, bincang saja. Kalaulah saya diberi peluang itu, saya akan bagi semua orang dalam dunia ni kaya, kata dia. Tak ada seorang pun miskin. Jadi tak ada dah meminta-minta, semua kaya. Kemahalan. Yang kedua pula, kamu, kalau kamu dapat nak buat apa? Saya pula, kata dia, kalau diberi tasarruf alam ini, saya akan bagi semua yang sakit lega. Tak ada orang sakit. Tanya kepada Sayyidi Abi Ali Daqqaq, kamu pula wahai Abu Ali, kamu nak buat apa? Kata beliau, kalau saya diberikan leluasa oleh Allah untuk beri tasarruf kepada alam, saya akan kekalkan seperti mana apa yang ada dalam Lauh Mahfuz sebelum saya diberikan. Faham? Saya kekalkan macam tu. Saya tak ukang ubah sikit pun tak ubah dia. Sebab apa? Sebab yang diatur oleh dia itu yang lebih utama. Kalau semua orang nakkan orang kaya, betul tidak? Dia kata semua orang nak orang ni lega daripada penyakit. Kerana yang sakit tu salah seorang pak dia. Mungkin yang sakit tu adalah kekasih dia, maka dia nak orang lega. Tak, Sayyidina Abi Ali Daqqaq kata pada, diserahkan kepada yang maha hakim. Dia lebih bijaksana dalam menyelesaikan urusan tersebut. Dia tahu bila orang ni perlu sakit, dan dia tahu bila orang ni perlu sihat, dan dia tahu bila orang ni kaya macam mana, dan dia tahu bagaimana kalau orang tu miskin. Tak perlu kita nak atur-atur. Serahkan aturan kepada Allah
InsyaAllah kita akan jadi tenang hati kita. Masalah dia kita mengatur hidup kita. Tanam padi, dia jadi kawasan bedak. Lepas tu tak tumbuh tahun tu, gelabah. Sedang kita ditugas untuk tanam saja, untuk tumbuh Allah, bukan kerja kita. Sebab tu orang kerja petani ni kerja yang paling afdal, kata para ulama. Betul. Kerja petani adalah kerja yang paling afdal. Kenapa? Kerana paling tinggi tawakal adalah petani. Paling tinggi tawakal. Sebab tu kerja yang paling hampir dengan tawakal, yang paling tinggi tawakal, tu kerja yang paling afdal. Faham? Kalau kata lepas daripada petani, kerja apa lagi? Kerja sebagai peniaga. Peniaga nak meniaga apa pula yang paling afdal? Kata ulama, meniaga kain. Niaga kain lebih afdal. Kenapa niaga kain lebih afdal? Kerana barang tu jenis kekal, dia tak akan rosak. Beza dengan meniaga makanan. Orang meniaga makanan dia kena hati-hati. Kenapa? Kadang-kadang dia bersikap tidak adil dan tidak bersifat amanah. Makanan 2 hari dah dia masih lagi sediakan kepada orang lain, kerana tak mau rugi bagi dia. Tidak ada. Dia kena beringat, orang meniaga makanan kena amanah bahawa Allah Ta'ala bagi rezeki yang baik kepada kita. Faham? Nasi lemak RM1, ikan bilis 2 ekor. Nah. Telur sembunyi. Telur tuan tu sembunyi. Bukan telur ayam pun tu, telur dia sembunyi. Kan? Kalau kedekut, Allah pun kita sendiri mengkedekutkan untuk dijemput rezeki kepada kita. Baik, tak apa, tak mau bincang tu. Kita bincang pasal Nabi Musa ni. Kemudian Nabi Musa pun mempersiapkan barang apa yang diperlukan, yang diminta ataupun disebutkan oleh Allah. Kemudian beliau pun berjalan bersama dengan pembantunya ataupun anak muridnya tersebut. Jadi Sayyidina Yusha' ibn Nun yang bawa barang-barang tadi sebagai khidmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan bila mana mereka sampai di satu tempat, maka mereka pun kata Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Yusha' ibn Nun, berapa lama kita nak jalan ni wahai Nabi Allah? Maka Nabi Musa kata, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Saya tidak akan berhenti daripada berjalan sehingga sampai ke Majma'al Bahrain, sampai kepada tempat pertemuan dua laut, aw amdiya huquba, walau saya terpaksa berjalan dengan Huqbah, satu huqbah bersamaan dengan samanuna aman, 80 tahun. Tapi Nabi Musa kata, walau saya terpaksa berjalan dengan jamak kepada huqbah. Satu huqbah 80 tahun. Huqub maknanya jamak kepada huqbah, gabung lagi, kalikan lagi, gandakan lagi, 240 tahun kali 80 kali 3. Sekurang-kurang bagi jamak adalah 3. Mungkin 4. 80 kali dengan 4, 80 kali dengan 5. Nah, 400 tahun. Kalau 400 tahun pun aku kena jalan, kata Nabi Musa, aku akan berjalan terus untuk bertemu dengan perkara tersebut. Maknanya apa dia? Perjalanan ilmu ni tidak boleh pendek, kena panjang. Yang tu isyarat yang seterusnya. So kita ni kena berjalan dalam ilmu dan kena susah. Jadi akhirnya mereka pun berjalanlah. Ini saya ringkas-ringkas cerita ni. Jadi nak bagi tahu kata apa? Penuntut ilmu jangan yakil, la yamil, la yumal. Jangan kita rasa rendah, jangan kita rasa putus asa dan seumpamanya. Bahkan orang-orang yang menuntut ilmu ni disebut oleh Nabi dalam hadis, manhumani la yashba'an. 2 jenis keinginan yang tidak akan dikenyangkan oleh Allah. Talibi ilmin wa talibi dunia. Satu penuntut ilmu, satu penuntut dunia. Sungguh. Orang kalau dia dah mula lazat dengan ilmu, dia tak akan berhenti mengaji. Dia akan sambung lagi, nak mengaji lagi. Dia tak rasa puas nak dengar, tak rasa puas nak menulis, dia tak rasa puas untuk mencatat. Kenapa? Kerana tak cukup bagi dia, rasa nak lagi tambah. Disebutkan bahawa Al-Imamul Baqillani radhiyallahu anhu tidak akan tidur malam selagi mana dia tidak menulis sebanyak 20 lembar. Dia kena tulis dulu 20 retah tulisan baru dia tidur. Kita tak akan tidur selagi mana tidak tengok YouTube selama 2 jam. Hak mampu-mampu tu, lepas tu baru tidur. Lepas tu apa hasil untuk umat selepas tu? Tak ada apa. Mati kita, habis gitu saja, kosong.
Anak cucu je ingat. Tu pun anak cucu mungkin yang satu, kedua, ketiga. Cicit lupa dah, tak tahu siapa dia Tok Wan dia. Lepas tu kena tinggal hasil kita. Kena ada kita punya buah tangan untuk anak cucu kita. Kalaupun tidak kita mampu menulis, tak mampu untuk mengeluarkan generasi, cukup kita menghantar anak-anak cucu kita untuk mengenalkan mereka kepada Allah, dan itu akan menyebabkan habuan tadi dapat kepada kita yang menunjukkan man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang tunjuk kepada kebaikan, dia akan dapat seperti mana yang melakukan kebaikan tersebut. Tak boleh kita nak jadi alim bagi cucu kita jadi alim. Tak boleh kita nak jadi alim bagi cicit kita jadi alim. Niat macam tu dalam hati kita, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa dia? Talibi ilmin wa talibud dunia. Ini Imam Baqillani saya sebut tadi kan. Tak tidur lagi mana tak tulis 20 lembar. Tak tulis daripada 20 petah ilmu yang kena dia tulis, baru dia akan selesaikan. Itu Imam Baqillani orang cerdik. Cerdik sungguh dia. Luar biasa kecerdikan dia. Faham? Satu hari ada seorang padri Rom daripada Rom tanya soalan dekat dia. Tanya tu macam nak permain dia lah, nak test. Dia kata, apa pandangan kamu tentang Sayyidatina Aisyah? Dia nak tanya tu tentang apa tu? Pasal kes Sayyidatina Aisyah dengan hadisul ifki. Dituduh berzina, dituduh bersama dengan Sayyidina Safwan. Jadi macam mana pandangan kamu? Sayyidina Imam Baqillani faham. Dia faham kata apa? Kata dia ni nak perli Sayyidatina Aisyah. Apa dia jawab? Sayyidatuna Aisyah berkahwin dengan Nabi SAW. Tidak ada anak. Sayyidatina Maryam kenal dia oleh Sayyidatina Maryam tak kahwin, ada anak. Tapi kedua-duanya kami beriman bahawa ianya adalah daripada Allah. Kami tak pernah tuduh Sayyidatina Maryam bahawa dia berzina. Itu yang saya sebut. Maklum tu malu terus dia kata, silap aku tanya, dia kata. Nah, dia nak tanya, nak perli. Sayyidina Imam Baqillani jawab dengan penuh adab pada waktu tersebut. Dia kata, kamu tuduh, kamu nak tuduh. Hari kalau kata kamu tuduh, dia kata, saya tak tuduh. Dah ni saya jawab macam tu. Nabi Sayyidina Aisyah kahwin dengan Nabi, tak ada anak. Sayyidina Maryam tak kahwin, dapat anak. Tapi kami tak pernah memandang rendah, dan kami beriman bahawa dia adalah hamba Allah yang agung, yang mulia. Malu kawan tadi, dan terus berteman dengan Al-Imam Baqillani radhiyallahu ta'ala anhu. Sekat. Baik. Imam Baqillani pernah seorang raja jemput dia datang ke tempat untuk mengadap. Dia kata dia cerdik sangat ni, main dia mengadap, tengok. Dia kata, tapi sebelum dia mengadap, kita buat dulu pintu bagi pendek sikit, rendah. Kalau nak masuk, dia kena rokok dulu, baru boleh masuk. Jadi bila sampai Imam Baqillani tengok-tengok pintu rendah, dia masuk punggung dulu. Dia tala punggung dulu masuk, baru tahu dia ni sakan. Orang lain masuk kepala dulu, dia masuk punggung dulu, bagi punggung dulu, dia kata padan. Ini bijak Al-Imam Al-Baqillani radhiyallahu anhu. Dia tengok, yang pertama yang tidak akan rasa cukup apa dia? Penuntut ilmu. Yang kedua yang tak rasa cukup, penuntut harta. Ini tak akan cukup. Talibu malin. Sungguh, kita tengok dalam dunia ni, orang yang ada 1 juta dalam bank dia tak akan rasa cukup. Dia nak kena ada 2 juta. Kan kita bila dah dapat 1 juta, kita kata jadilah tu, beribadahlah pula, kan? Habis dulu 1 juta tu, apa habis dah, kita kerja balik. Dia kata bagi dapat 1 juta balik. Ada macam tu. Dah kita kena tambah lagi ya. Dia kata, kalau boleh buat tu sampai kiamat, dia kata. Bagi ada bank tu sampai boleh bawa bank-bank tu sampai ke kiamat, sampai tak mati. Dia kata dalam syurga boleh guna lagi, kok boleh guna ringgit Malaysia. Dia tak akan rasa puas. Dan bila dia tak puas, dia akan buat benda-benda yang sampai boleh melampaui batas. Dia boleh menjatuhkan orang lain, dia boleh untuk nak bagi merosakkan orang lain dan seumpamanya. Dan ini sifat orang kita, betul tidak? Buka kedai, orang lain buka kedai sebelah dia. Bila dia tengok kawan ni laku elok, dia tak puas hati. Lain kali buat apa? Buh santau. Orang Melayu kita santau tu ya. Dia kembung perut, pecah belah keluarga, bercerai berai. Hak tu je dia boleh buat pun. Lepas tu orang mai kedai dia, lepas tu orang tak mai kat masak tak sedap. Kalau orang mai kedai orang lain, orang tu masak sedap, dia pergi kata pula, ni sahih dah ni, buh pelari ni. Aku duk nampak dia kata beruk duk atas meja tu banyak dia kata. Duk kencing buh dalam apa ni lauk hampa duk makan tu, beruk pula.
Dia cerita benda yang orang tak nampak ni senang, seronok. Tuduh benda orang tak nampak. Kita tak nampak, dia seorang nampak. Dia kata, aku nampak. Allah tak nak buka hijab aku. Anak nak buka, main kau nak buka. Dia kata, nampak semua pula. Dia kata, kalau aku buka lagi, takut kat 40 hari kat tak tutup lagi, jenuh. Dia kata, tapi mana lagi lah. Tu beda tak mau bagi kita buka. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda-benda yang macam ni boleh menyebabkan pecah belah, dan juga dia tak akan rasa puas. Kan dia nak lagi harta tadi. Sebab tu jadi orang yang paling terbaik, iaitu apa dia? Minta seperti mana diminta oleh Nabi. Qul wa qul rabbi zidni ilma. Tambah ilmu. Tambah. Kemudian bila mana Nabi Musa alaihi salam berjalan, akhirnya sampailah di satu batu besar, yang batu tersebut boleh kalau kata untuk seorang berbaring di atas batu tu. Batu tu besar, maksudnya boleh orang berbaring atas batu tepi pantai. Dan ketika mana kedua-dua mereka dah letih dalam perjalanan, maka mereka pun rasa nak tidur di tempat tersebut. Tapi tak berasa lagi waktu tu, sebab tak ada tanda lagi kata ikan akan bergerak tu. Kerana syarat dia ikan tu bergerak, hidup balik. Maka mereka pun berbaring dan tertidur pada waktu tersebut. Dan waktu tu Sayyidina Yusha tidak tidur, kerana dia duduk dengan Nabi Allah Musa. Dan tiba-tiba datang seorang lelaki, sebut dalam ni, lelaki tersebut datang dan kemudian mengambil wuduk di tempat tersebut. Di antara khususiat air wuduk yang diwuduk oleh Nabi Allah Khadir akan menghidupkan benda yang mati. Maka air wuduknya yang dia wuduk tersebut melompat ataupun memercik kena kepada ikan yang dalam bekah tersebut. Lalu ikan tadi bergerak dan terus lari masuk ke dalam laut semula pada waktu ikan tu lompat masuk dalam laut. Dan tu dilihat oleh Sayyidina Yusha satu persatu. Tapi kerana terlalu terkejut, dia tak terkejutkan Nabi Allah Musa. Dan kerana adab juga dengan Nabi Musa, dia tak gerak Nabi Musa. Dibiarkan Nabi Musa lihat dan tidur, dia tak pergi gerak. Tapi dia ni bangun ni, gerak dah ni, ikan dah lompat dah masuk, dia tak gerak. Kerana beradab dengan Nabi Musa AS. Lepas tu nak pilih teman, kena pilih teman yang beradab, macam Sayyidina Yusha ibn Nun. Baru perjalanan kita akan jadi tenang. Sebab tu kata ulama, ar-rafiq qabla at-tariq, teman sebelum berjalan. Ar-rafiq qabla at-tariq, ad-dar qabla al-jar qabla ad-dar. Jiran dulu sebelum beli rumah. Nak beli rumah, nak berjalan perjalanan, tengok kawan macam mana kita nak bawa. Hak mudah kita nak minta tolong, hak mudah akan bantu kita. Hak jiran yang boleh nanti beri kebaikan kepada kita, yang boleh memberikan kebahagiaan kepada kejiranan tersebut, bukan jiran yang boleh merosakkan dan memecah belahkan. Tamam? Kemudian akhirnya bila dah bangun daripada tidur, Nabi Musa kata, jom kita berjalan semula. Bila dah berjalan semula dalam perjalanan tersebut, sampai di satu tempat disebutkan dalam surah Al-Kahfi, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Bawa mari kepada kita, kata Sayyidina Musa AS kepada Nabi Yusha, bawa mai makanan yang kita bawa tu, kerana kita dah letih ni dalam perjalanan. Maka dia minta makanan tersebut. Jadi di sini boleh untuk seorang tadi mengaku kata dia letih, boleh. Tak ada masalah kalau orang tu buat-buat kerja, lepas tu dia kata letih lah hari ni. Tak ada orang yang kata apa dia sebut letih-letih, tak boleh, tak ada adab. Ni Nabi Musa sebut, laqad laqina fi safarina hadha nasaba, letih dah ni perjalanan, nanti berhenti rehat. Jadi boleh tak seorang tadi mengaduh keletihan, tak ada masalah apa, kerana tu ada min sya'nil bashar. Manusia macam tu kan keadaan dia. Dia akan rasa letih dalam perjalanan, dia akan rasa lelah, biasa. Maka dibawa makanan tersebut. Barulah Sayyidina Yusha sebut apa? Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitanu an azkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Sesungguhnya aku terlupa dengan kes ikan tu. Wahai Nabi Allah, terlupa nak cerita. Dan kata beliau, wa ma ansanihi illa syaitan, tidaklah melupakan aku melainkan syaitan. Syaitan yang telah melupakan aku. Cuba tengok ni adab dalam perjalanan. Bagaimana orang-orang yang hamba yang duduk dengan orang-orang saleh, para awliya dan ulama, bagaimana mereka tidak menisbahkan kusur, kelemahan dan kekurangan tadi kepada ulama tersebut, tapi dinisbah kepada dia. Dia tak kata Nabi Musa tidur waktu tu, jadi saya nak gerak tak berani, terlupa kes Nabi Musa tidur lama saya.
Dia kata, Tok Guru lah duk tidur lama sangat, jadi saya duk tunggu, terlupa. Dia salahkan siapa? Macam mana? Anak murid kalau cakap macam tu dengan Tok Guru, maknanya ni kena belajar lama lagi ni adab dia. Tapi tengok macam mana Sayyidina Yusha kata apa? Dia kata, aku tu yang terlupa. Yang melupakan aku tu siapa dia? Syaitan. Yang melupakan aku itu syaitan. Wattaqadha sabilahu fil bahri ajaba. Baru dia cerita, kata di tempat itu ikan tadi lompat dan masuk semula ke dalam laut dalam keadaan yang ajaib. Ikan tu hidup balik. Nabi Musa kata, situ tempat dia. Patahlah balik mereka berdua sampai ke tempat tersebut. Cuba tengok macam mana akhlaknya dan perjalanan tadi luar biasa. Itu bukan perjalanan kalau kita baca surah Kahfi, ini bukan perjalanan ikan lompat kemudian patah balik. Dah. Nak baca macam kita cerita ni, baru kita akan dapat faedah dan baru kita akan nampak betapa tingginya adab para nabi alaihi wassalatu wassalam dan adab fit tariq yang mereka lalui ketika bersama dengan guru-guru mereka. Kalaulah para murid beramal dengan adab tariq ini bersama dengan guru-guru mereka, yakni melebihkan urusan gurunya dibandingkan dengan keinginan dirinya, maka ketika tersebut dia akan diberikan futuh oleh Allah. Berkatnya Sayyidina Yusha lepas tu jadi nabi. Cuba tengok, hanya berkat adab dia dengan Nabi Musa, berkhidmat dia dengan Nabi Musa alaihi salam, tanpa menginginkan namanya disebut pada waktu tersebut. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala sebut semua fatahu, tak disebutkan dengan Yusha. Dan adakah Nabi Yusha akan kata, tak sebut nama aku, sebutlah sikit. Ni cerita ni maksudnya dia punya watak utamanya Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi Musa. Nabi Khidir pun tak sebut. Yang disebut dalam cerita tadi Nabi Musa. Ini dalil betapa mulia Nabi Musa AS dalam kedudukan. Dan ramai orang baca kisah ni, ada yang buruk adab dengan Nabi Musa AS. Ini saya nak betulkan kemudian, jangan buruk adab dengan Nabi Musa. Nabi Musa menjadi watak utama dalam kisah tersebut. Nabi Khidir disebut abdan min ibadina, hamba di kalangan hamba kami. Tak sebut Khadir, sebut Khadir dalam hadis. Dan kemudian Sayyidina Yusha pun tak disebut namanya, karena yang di-highlight dan yang diinginkan cerita tersebut, watak yang agung dalam itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Allah Khadir sendiri mengakui dengan kedudukan tersebut. Dan tahu Nabi Musa adalah Nabi Ulul Azmi, Rasul agung. Tapi ketika mana disuruh oleh Allah untuk memberikan pengajaran kepada Nabi Musa, maka ketika tersebut menunjukkan kemuliaan Nabi Musa, menjatuhkan dan meletakkan kedudukannya di bawah, meletakkan yang mafdul, yang lebih rendah daripadanya, di atas daripada dirinya. Ini menunjukkan hilang sifat keakuan pada waktu tersebut. Hilang keakuan, tak ada dah aku dalam tu waktu tu. Yang ada pada waktu tu apa dia? Allah. Nampak? Jadi jalan hamba kalau nak menuju kepada Allah, kalau ada aku, maknanya masih tak berjalan lagi, karena dia masih melihat aku. Murid kalau melihat diri lagi pada waktu tersebut, waktu dalam perjalanan bersama dengan gurunya, maka dia tidak akan sampai kepada martabat gurunya. Dia tetap akan berada di kedudukan tersebut dan tak akan langkah lebih. Hanya sekat itu saja. Tapi kalau dia menyerahkan kepada gurunya dengan urusannya pada ketika tersebut, Allah akan memberikan anugerah kepadanya dengan futuh yang luar biasa. Dan kemungkinan untuk dia melebihi gurunya boleh jadi. Boleh jadi. Dan kemudian bila mana Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Allah Khadir, maka Nabi Allah Musa pun ditanya oleh Nabi Khidir, anta Musa min Bani Israel? Anta Musa Bani Israel? Kamu Musa Bani Israel? Nabi Khidir tanya. Maka Nabi Musa kata, na'am. Wa man adraka bi? Wa man adraka bi? Maksudnya apa yang kamu tahu tentang aku, wahai hamba Allah? Maka kata Sayyidina Khadir alaihissalam, qala alladhi arsalaka ilaina, yang mengutuskan kamu kepada kami, dialah yang memaklumkan kepada kami. Siapa dia? Allah. Macam mana kamu tahu kata saya Musa? Kamu tahu mana saya ni Musa Bani Israel? Tak pernah jumpa. Mana ada Facebook, mana ada YouTube, nak tengok muka Nabi Musa. Macam mana kamu tahu saya ni Nabi Musa? Saya mahu tahu saya ni Musa. Maka kata Sayyidina Khadir, alladhi arsalaka ilaina, yang sampaikan kamu kepada kami, dialah yang maklum kepada kami. Barulah Nabi Musa kata, ni bukan orang biasa. Lepas tu dalam riwayat yang lain disebut, bila Nabi Musa bagi salam, assalamu alayka ya ibadallah, ya abdallah, wahai hamba Allah, bagi salam.
Kemudian kata Sayyidina Khadir, la salam fi hadzal ard. Tidak ada salam dalam tanah ini. Jawapan dia terbalik lain sikit. Ini kalam-kalam ahli haqiqah luar biasa. Dan kemudian Nabi Musa pun minta untuk ikut dengan Nabi Khadir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. 5 minit lagi tuan. Pukul 9 saya berhenti. Saya pun dah faham dengan wajah-wajah tu. Ada nasi kah? Ada kenduri mana ni lah? Jamuan ni dah. Kenduri di rumah masih nasi. Nah. Jadi kalau kata ni dah faham dah, jangan bimbang. Saya pun bagi tahu dah tadi, saya bukan gila mic, no. Saya pukul 9 tu kita maksudnya ada climax, maksudnya dah habis dah. Nak cerita sakat tu saja. Cerita tak habis ni malam ni. Cerita ni tak habis malam ni. Insya-Allah ada rezeki peluang nanti kita main lain, sambung cerita ni insya-Allah. Dia bukan sengaja pilih cerita ni bila nak main sambung. Tak. Langsung sambung pun masa pun teruk juga kita pun. Nak cari masa tu nak main. Ataupun apa ni, moga-moga Allah Taala mudahkan, amin ya rabbal alamin. Jadi bila mana diminta untuk mengikuti Nabi Musa nak minta ikut dengan Nabi Allah Khadir. Perkataan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, ayat ini saja disyarahkan oleh Sayyidina Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Ada 12 faedah daripada perkara tersebut. 12 adab yang disebutkan oleh Nabi Musa dalam perkataan beliau, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Tu saja ada 12 adab. Ini tak syarah malam ni. Kita syarah lain. Nabi Khidir waktu ketika mana disebut macam tu maka kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak mampu sabar dengan aku wahai Musa. Kamu tak mampu sabar. Kamu minta nak ikut dengan aku, kamu tak mampu sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Maka Nabi Musa jawab balik, bagaimana kamu boleh sebut saya tak sabar? Tak pernah tes lagi. Ini minta tes. Minta tes. Ini mulalah tes dia. Selepas tu. Maka kata waktu ketika sebut, waktu ketika mereka sedang bersembang, ketika itu datanglah usfur. Usfur ni apa dia? Burung walid tu. Burung layang-layang tu terbang, ambil air daripada laut. Cedok ayat sikit dan ada di paruhnya dengan setitis air. Maka kata Nabi Khidir, ya Musa, anta ala ilmin 'allamakahu Allahu la a'lamahu ana. Wahai Nabi Musa, kamu diajarkan oleh Allah, kamu ada ilmu yang diajarkan Allah kepadamu yang saya tidak tahu ilmu tersebut. Tengok, pertama menafikan keakuan bagi ilmunya. Dia tak kata saya ada semua benda. Tak. Saya ada yang saya tak tahu. Tengok, ni pelajaran pertama. Yang seolah Nabi Musa bila kata ana a'lamun nas, dia tanya man a'lamun nas minka ya Musa, katanya ana la, tidak ada orang yang lebih alim daripada aku. Sayyidina Khadir awal lagi mula-mula burung main cuk ambil, dia kata wahai Nabi Allah Musa, kamu ada ilmu yang saya tak ada. Wa ana ala ilmin 'allamanihi Allah la ta'lamahu anta, dan saya ada ilmu yang Allah Taala beri yang kamu tidak ada. Tengok. Kemudian wa ma ilmi wa ilmuka fi ilmillah, dan tidaklah ilmuku dan ilmumu di dalam ilmunya Allah illa kama akhadha hadzal usfur min hadzal yam, tidak lebih daripada setitis air yang diambil oleh usfur, burung layang-layang tadi yang diambil air setitik tadi itu, tak lebih daripada tu wahai Nabi Allah. Ilmu aku dengan ilmumu kalau gabung tak boleh lebih daripada setitik dengan ilmunya Allah yang seluas lautan ini. Faham? Sebab tu kalau kita ambil dalam perkataan ini, apa yang kita boleh tengok? Kita nak kata ilmu kita ada setitik, kita nak kata ilmu kita ada setengah titik, kita nak kata ilmu kita banyak mana sekarang ni? Kalau orang tanya, tuan ada banyak mana ilmu? Nak kata banyak mana? Boleh takdirkan? Boleh timbang? Boleh bawa ilmu kita balik rumah lagi timbang dekat timbang yang ada dekat kedai? Kata nak bawa keluar ilmu sana, kita timbang tengok dikit ada berapa kilo? Timbang ada 200 gram. Kalau boleh timbang ilmu, boleh timbang ilmu, tak boleh timbang kita. Dan kita tak tahu banyak mana yang ada. Dan misal yang diberikan oleh Nabi Khidir tadi memberikan jelas kepada kita kefahaman bahawa tak boleh kita bandingkan dengan ilmunya Allah. Tak boleh kita banding. Dan kita ni hanya, kalau Nabi Khidir sendiri sebut, kata bandingan ilmu beliau dengan ilmu Nabi Musa hanya seperti seakan-akan setitis yang ada di paruh burung tersebut. Bagaimana agak-agak dengan ilmu kita? Tak agak.
Lepas tu jangan sombong. Jangan sombong. Lepas tu bila mana Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam, maka beliau pun memulakan perjalanan pada ketika tersebut. Maka kata Sayyidina Khidir sebagai perjanjian dia yang pertama dengan Sayyidina Musa alaihi salam. Kata dia, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in. Baik, boleh kamu nak ikut saya, tapi jangan tanya sesuatu pun, hatta uhditsa laka minhu zikra, sehingga saya benarkan untuk kamu memberikan, atau sehingga saya sendiri yang memaklumkan jawapan dia. Kamu jangan tanya, ikut saja. Ini isyarat pertama yang mana Allah mengajarkan kepada kita bahawa ketika mengikuti perjalanan dengan para guru kita, yang sepatutnya adalah taslim al-awwal, menyerahkan terlebih dahulu. Jangan as-su'al awal, jangan banyak tanya. Bukan dilarang bertanya, tapi tanya yang bagaimana yang dituntut ketika mana bersama dengan para guru. Jadi tanya dengan tujuan untuk menambahkan ilmu, tanya dengan tujuan untuk memberikan petunjuk, bukan tanya dengan tujuan untuk memberikan bandingan ataupun menguji ilmu para guru kita. Tak kena cara tanya itu. Jangan tanya. Lepas tu kata Sayyidina Musa yang Nabi Khidir, dan kena ikut syarat guru. Kalau guru letakkan syarat sekian dalam kelas, maka kena ikut pengajian tersebut dengan syaratnya. Baru kita akan dapat dia punya kuncinya. Diharamkan murid tadi daripada ilmu gurunya kerana kuncinya tidak diberikan perhatian dengan baik. Akhirnya dia terabaikan, tidak terbuka pintu yang terkunci tersebut. Akhirnya berjalanlah mereka berdua, dan kemudian bermulalah pertemuan yang pertama, iaitu di mana? Di kapal. Cerita terakhir saya malam ni kapal. Nah, hak kapal ni lah, tak jumpa budak lagi ni. Cerita kapal dulu. Kapal ni maksudnya apa dia ni? Kenapa dimulakan kisah ni dengan kapal? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Moga dengan ini menunjuk kepada kita bahawa ingin melalui lautan ilmunya Allah, perlu dengan kapalnya syariah. Kamu kena naik dengan kapal syariah, kerana lautan itu seperti tariqah untuk kamu menyelam, mengambil hakikah yang berada di dalam lautan yang dalam tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Malaybari Al-Kabir, fasafinatun kasyari'atin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Syariat itu adalah seperti kapal. Kapal yang berlayar itu seperti syariat. Jadi kalau nak lalu dengan lautan tariqah, kena naik kapal syariat. Barulah kita boleh sampai di tengah laut, tenggelam, selam ke dalam lautan tersebut untuk mengambil durrun ghala, hakikat yang ada yang diumpamakan seperti permata yang mahal. Jadi bila mana naik kapal tersebut, maka Sayyidina Musa alaihissalam melihatlah peristiwa yang pertama. Yang pertama, naik kapal tadi seolah-olah macam tuan-tuan kapal ini dah kenal Nabi Khidir. Maknanya Nabi Khidir dah memang ada di tempat tersebut dan dilihat oleh sebahagian orang di tempat tersebut. Dan mereka kenal dan dibenarkan Nabi Khidir naik bersama dengan Nabi Musa tanpa dibayar upah. Tak payah bayar dengan tambang. Naik terus saja. Naik atas kapal. Nabi Khidir turun ke bawah, Nabi Musa ikut, dan Nabi Khidir kepak yang kulit ataupun lantai kapal tadi sehingga nampak ayak laut pada waktu tersebut. Maka waktu itulah Nabi Musa kata, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Kamu pergi pecahkan kapal ini. Ambil bukan pakai kepak dengan tangan, ambil guna qaddum. Qaddum apa dia? Guna kapak. Pakai kapak pergi kepak bawah, perak keluar sekepin. Dua tengah laut dah tu. Kau ke tepi-tepi pantai kepak dah tak apalah. Dua sampai tengah laut dah. Dan dalam qiraah yang lain dibaca akharaqtaha liyaghraqa ahluha. Kalau tadi litughriqa ahlaha, ahla jadi fa'il, maf'ul. Kalau liyaghraqa ahluha, maksud ahlu jadi fa'il. Jadi kamu pecahkan kapal ini untuk bagi orang dalam kapal ini tenggelam, ataupun kamu pecahkan kapal ini untuk kamu menyebabkan orang dalam kapal ini tenggelam. Ada dua riwayat bacaan. Jadi bila mana ditegur oleh Nabi Musa dengan cepat pada waktu tersebut, tengoklah. Itu kadang-kadang perbuatan guru, kata para ulama, disebut oleh Al-Imam Az-Zarruq radhiyallahu taala dalam dalam Risalatil Usul, disebut kata antara jalan ketika berjalan dengan guru, yang pertama, kurangkan i'tirad. Jangan cepat i'tirad. Taslim dulu, serah dulu.
Ini ada satu kisah berlaku, kata Imam Abdul Wahab Sya'rani. Seorang murid disuruh oleh gurunya untuk pergi ke satu tempat dan kena sampai sebelum asar. Kalau kata sampai, jangan pergi ke mana-mana, dia kata. Hatta kalau kata apa sekalipun, kalau pun sampai ke tempat tersebut. Sekarang kata dia. Maka anak murid pun pergi jalan-jalan sampai di tengah perjalanan tadi azan asar. Azan asar. Bila azan asar, dia kata tok guru suruh pergi, tapi lah ni dah azan asar. Maka berhenti sembahyang asar dulu. Pas habis sembahyang asar, dia teruskan perjalanan sampai tengok anak dia dah mati dibunuh di tempat tersebut. Maka balik dia bagi tahu kepada guru dia. Guru dia kata, kan saya dah pesan kepada kamu, pergi sahaja, jangan berhenti kat mana-mana. Kan kamu dah ingkar, kamu pergi berhenti pada waktu tersebut. Dia kata, tok guru tak habaq, kata anak saya akan dibunuh. Mana boleh saya bagi tahu rahsia Allah. Saya boleh bagi tahu saja, kamu kena pergi berjalan. Yang kamu pergi kona merata tu apa pasal? Nak suruh tok guru bagi tahu sekali dengan rahsia pada waktu tersebut. Kalau tok guru bagi tahu rahsia Allah, nanti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau bahasa para sufi disebut cemburu pada waktu tersebut. Cemburu ni bukan maksud macam bini cemburu kat lelaki, macam yang duk keluar 2-3 hari ni, pakat bini pakat duk marah pada lelaki-lelaki dia, walaupun tak ada kaitan, kan? Cerita apa kita tak tahulah. Jadi kalau kata cemburu tadi berlaku, maksud cemburu bukan dengan makna hati kita ni jadi marah dan seumpamanya sebabkan kan terlalu kasih dengan orang tadi. Tak, cemburu yang dimaksudkan tadi dengan maksud Allah Ta'ala akan menarik pada waktu itu madat daripada hamba tersebut. Sebab tu dia tadi, aku tak boleh bagi tahu. Disebabkan kamu i'tiraf dengan aku pada waktu tersebut, bercanggah dengan arahan aku, maka waktu itu berlakulah yang tidak sepatutnya. Faham? Berapa ramai murid yang macam tu, yang ketika guru tadi letakkan antara tanda murid tadi benar, kata ulama, sidqun niyah bagi murid tersebut, dia akan benar pada qasadnya ketika dengan gurunya, di depan dan di belakang gurunya. Kalau gurunya letakkan dengan satu arahan, dia tidak akan bercanggah dengan arahan guru tadi, walaupun guru tadi tidak ada di depannya. Ini baru murid ni betul sidqun niyah. Ini murid yang akan jadi difutuh, Allah Ta'ala akan bagi futuh. Dan tanda murid tadi perlu dibetulkan dan tidak ikhlas lagi dalam perjalanan. Dia betul depan gurunya, di belakang gurunya tidak betul. Dia suka gelong belakang tok guru dia, tapi depan guru bukan main lagi. Belakang guru dia boleh menggelong. Pi mengata tidak sidqun niyah, tidak benar pada perjalanan dan seumpamanya. Moga Allah lindung kita daripada bersikap sedemikian, amin ya rabbal alamin. Jadi bila mana dipecahkan kapai, apa yang ajaib dia cerita pecah kapai ni, ibu ayah semua? Ajaib cerita pecah kapai ni, kapai tadi dikoyak, dikepak satu papan daripada bawah, ayak tak mercik masuk. Itu yang ajaib. Sebab kapal itu boleh berjalan lagi sampai ke hujung. Dah kepak dah. Kalau kata ambil paku saja, paku boleh keluar ayak masuk pun dah tenggelam dah. Tak payah kepak. Cerita ni sebenarnya disebut dalam kitab ni lebih detail. Diceritakan kata apa, dia kepak ayak sikit pun tak mercik. Ayak duduk kat situ je. Jadi nak bagi tahu kepada Nabi Musa, kata, kamu komplain awal dengan kepak, kamu tak tengok apa yang selepas kepak. Faham? Beramai yang murid yang ketika mana dikepak oleh gurunya, dia duk anggap tang kepak tu, dia terlupa yang dia akan dapat lebih baik selepas tu. Ketika gurunya melakukan kekerasan kepadanya dengan teguran dan seumpamanya, dia terkepak pada waktu tersebut, kemudian dia pegang dengan kepak tu saja. Dia tak pakai dengan benda yang sepatutnya dia dapat selepas kepak tadi. Dia tak pakai, dia sampai nanti. Ya, kamu terluka dalam perjalanan, tapi kamu sampai. Daripada kamu betul dalam perjalanan tak terluka langsung dengan teguran gurumu, tetapi akhirnya kamu tidak sampai, tenggelam di tengah laut. Lebih hawai daripada yang terluka di dalam perjalanan tersebut. Faham tak? Itu isyarah yang kita boleh dapat dalam perjalanan safinah tersebut. Dan nanti insya-Allah ada rezeki, ada kisah menarik lagi selepas ni. Yang kisah berkenaan dengan budak yang dibunuh oleh Nabi Allah Khadir alaihi salam. Ringkas cerita, habis cerita ni, takut lagi tuan-tuan tertanya-tanya. Jadi saya jadi kejam pula. Balik kata, apa cerita tu? Bila nak tahu ni, baca kitab ni. Kitab Arab. Dalam kitab ni diceritakan, budak tadi tengah main, dan budak tu segak orang dia, dan dilihat Nabi Khidir memutuskan kepala budak tersebut. Dalam riwayat kata dia pergi pegang kepala budak tu, dia kepak kepala budak tu dan cabut kepala budak tu keluar daripada badan. Putus kepala budak tengah duk main dengan kawan-kawan. Orang tak nampak. Saya selalu duk tanya, macam mana orang tak nampak cerita tu, padahal dia tengah main dengan kawan-kawan.
Rupanya dalam kitab ni diceritakan, yang nampak Nabi Khidir pada waktu tu hanya Nabi Musa sahaja. Budak tu tak nampak. Yang dilihat oleh orang ramai waktu tu, kepala budak tu tercabut dia. Tak tahu siapa cabut. Macam berlaku aksiden, tercabut kepala budak tadi. Yang nampak Nabi Musa saja. Sebab tu kata ulama, Nabi Khidir boleh jadi berada di kalangan kita dan kita tidak nampak beliau. Yang dipilih oleh Allah Ta'ala saja yang akan melihat dan bertemu dengan beliau. Tamam? Dan kalau bertemu dengan beliau, doa kepada Allah agar bertemu dengan adab. Dan doakan kepada Allah dengan, kalau boleh bertemu dengannya dan dia berdoa kepada kita, didoakan dengan kebaikan kepada kita. Moga Allah beri asrar kepada kita dengan barakahnya doa-doa para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu, ibu dan ayah budak tadi sedih dengan kematian, dan Nabi Musa tegur, kamu telah melakukan perkara yang sangat berat. Nabi Khidir katakan, aku dah bagi tahu, kamu tak sabar. Nah, batu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad kata apa dalam hadis, rahimallahu akhi Musa law sabara 'alal 'abdi la ra'a minhu al-'ajab al-'ujab. Rahmat Allah Ta'ala kepada saudara kami Musa, kalaulah dia sabar, maka dia akan melihat keajaiban demi keajaiban yang luar biasa. Kata Al-Imam Muhyiddin Ibn Al-Arabi dalam Futuhat Makkiyah, kata beliau, Nabi Khidir telah menyiapkan 1000 masalah untuk diselesaikan dengan Nabi Allah Musa, tapi Nabi Musa sabar sekat 3 ya. 997 tak ada selesai. 1000 dah siap dah. Maksudnya dah ada modul, kata bahasa Allah, ada 1000 modul dah nak turun kepada Nabi Musa ni, tapi sekat 3 je. Nabi Musa sabar. Maksudnya apa dia? Ujian ni berat. Kalau bersama dengan ahlullah, kadang-kadang ada yang berjaya dan kadang-kadang ada yang tertewas di tengah jalan kerana tidak sabar dengan perjalanannya mereka. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita adab. Dan kisah ni perlu dibaca dengan teliti. Dan doakan moga Allah Ta'ala bagi kepada kita dengan ilham dan kebaikan untuk saya tulis semula kisah ini dalam bahasa Melayu. Moga dapat manfaat kepada masyarakat kita, bangsa Melayu kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi pakat-pakat boleh baca, tengok macam mana nak faham kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir. Dah cita-cita lama tapi terhenti kerana mungkin tidak qalilul ba' dalam bahasa Arab panggil, maksudnya kurang muzjah, maksudnya sikit sangat dia punya bekal. Menyebabkan saya tak tulis lagi lah bab berkaitan dengan perkara tersebut. InsyaAllah ada rezeki, kalau saya diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan untuk menulis tentang masalah ini, jadi saya akan tulis tafsir bagi kisah ini insyaAllah untuk kita dapat manfaat sama-sama. Dan dikatakan budak yang mati tadi, setelahnya ibunya melahirkan seorang anak perempuan ganti kepada budak yang mati tersebut. Dan Nabi Musa beritahu, Nabi Khidir kata, budak ni kufur kepada Allah dan kamu tak percaya. Nabi Musa pergi korek kubur budak tu balik, dan bila dibukakan dengan liang lahat tersebut, maka nampak di dahi budak tadi tulis kafir dekat dahi budak tu. Tahu terus kata budak ni kafir rupanya. Betul macam Nabi Khidir kata. Tulis kat dahi dia kafir. Dan akhirnya dilahirkan oleh ibu yang ibu kepada anak tersebut yang mati itu, lahir seorang perempuan, anak perempuan, dan anak perempuan tadi berkahwin setelah dia dewasa dan lahir seorang anak lelaki yang luar biasa, dan anak lelaki tersebut menjadi nabi di kalangan Nabi Allah Ta'ala. Rupanya dilahirkan keturunan daripada perempuan tu Nabi Allah. Anak cucu dia jadi nabi dan membimbing umat setelah itu. Maksudnya apa isyarat daripada kisah tersebut? Isyaratnya untuk bagi tahu kepada kita, di atas ujian yang Allah Ta'ala bagi, ada nikmat yang lebih besar daripada itu lagi. Nampak tak? Tak ada satu ujian Allah Ta'ala bagi melainkan Allah Ta'ala akan sediakan nikmat setelahnya. Tak ada satu ujian Allah Ta'ala bagi melainkan ada nikmat. Nah, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita dengan nikmat kefahaman dan kebaikan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak masjid. Saya mohon ampun dan mohon maaf ambil masa tuan-tuan. Janji pukul 9 suku. Jadi setakat itulah, tak boleh panjang lah. Cukup setakat tu dulu. Kita ada rezeki peluang bertemu lagi. Tuan-tuan pun ibu ayah, kalau ada masa dan peluang boleh lawat ke pondok saya di Pedu. Pergilah lawat ke pondok saya, dialu-alukan ahlan wa sahlan. Dan pada setiap Jumaat pun saya ada kelas pengajian di pondok saya, kelas umumi daripada pukul 9 pagi sampai pukul 11.30 pagi. InsyaAllah ada rezeki peluang kita bertemu lagi di lain masa. Saya mohon ampun kalau terkasar bahasa, tersalah dalam ucapan saya depan ibu ayah semua, depan orang-orang tua-tua kita yang ada di depan. Saya mohon ampun.
Moga-moga Allah ampunkan saya kalau ada terkasar bahasa kepada ibu ayah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.